Oke, salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya berkenaan dengan kenyataan media yang saya lihat dikeluarkan oleh ahli parlimen Tasik Gelugor apabila menegur ataupun membuat kenyataan berkenaan dengan pembentangan pembelanjawan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan. Dan di sini beliau mengatakan bahawa banyak retorik dikeluarkan dan banyak juga perkataan sastra baru, namun isu pokok melibatkan rakyat masih belum diselesaikan. Dan di sini saya lihat beberapa isu yang beliau cuba jelaskan ataupun cuba beliau sampaikan pada saya satu propaganda untuk politik, kepentingan politik mereka sendiri. Yang mana di sini beliau mempersoalkan isu KWSP, yang kedua isu nelayan yang mana melibatkan allowance nelayan, dan berkenaan dengan platform NGO buat pembangkang menyampaikan pandangan. Yang mana saya lihat di sini beliau mengkritik berkenaan dengan isu KWSP, yang dia kata di sini duit mereka bukan duit kerajaan, tak susah pun nak berikan tapi tak dilayan oleh kerajaan. Yang mana saya lihat isu ini dilihat oleh kerajaan, dan di sini juga kita lihat ketegasan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak nak rakyat susah, dan akhirnya kita tahu rakyat yang mempunyai simpanan di KWSP maka akan ditambah lagi kepada 500 yang mana melibatkan RM10.000. So ini adalah sesuatu yang baik, kerana kita tahu apabila pandemik COVID yang lalu kerajaan Perikatan Nasional itu gagal dan akhirnya mereka tidak dapat nak membantu rakyat. Jalan yang terakhir adalah rakyat terpaksa mengeluarkan duit sendiri. Ini jelas menunjukkan bahawa kerajaan yang diduduki oleh ahli parlimen Tasik Gelugor waktu itu membuat kekayaan sendiri. Sebab itu ada orang yang kena kes di mahkamah hari ini sebagai kluster mahkamah, melibatkan penyelewengan ataupun melibatkan rasuah berjumlah RM6.9 juta. Dan banyak lagi mereka yang terlibat dengan jana wibawa melakukan rasuah dan sedang disiasat oleh SPRM hari ini. Di sini kita boleh lihat bahawa Bersatu ini yang memain retorik, yang bermain propaganda politik, yang konon-kononnya Bersatu ini seolah-olah berjiwa rakyat, seolah-olah mereka ini mempertahankan rakyat, tetapi hakikatnya adalah pembohongan semata-mata. Kita boleh lihat selepas ini satu persatu di antara mereka ini, pimpinan Bersatu ini mungkin akan diheret di mahkamah. Jadi apa yang ahli parlimen Tasik Gelugor ini nak cerita pada saya, beliau sewaktu berada dalam kerajaan tidak pernah pun menyebut tentang isu-isu seperti ini. Hari ini beria-ia. Ini pun dulu kalau tidak pandemik COVID, rakyat sebenarnya tidak boleh keluarkan KWSP ini. Hari ini ekonomi kita dah semakin memulih. Kita lihat kerajaan yang ada hari ini cuba mencari jalan yang terbaik supaya rakyat tidak keluarkan KWSP. Itu adalah satu yang terbaik, kerana KWSP ini memang tidak boleh dikeluarkan kalau tidak umur 50 dan 55. Ini memang kita dah tahu. Nak hujan ke, nak ribut ke, nak petir ke, nak banjir ke, nak apa sekalipun, KWSP itu sebenarnya pada asalnya apabila ditubuhkan KWSP memang tak boleh dikeluarkan. Jadi alasan yang nak digunakan hari ini pada saya tidak relevan. Dan banyak isu yang saya lihat, analisa saya sendiri sebelum ini, saya juga ada KWSP, ramai kita, rata-rata kita di Malaysia ni ada KWSP. Saya juga tidak berapa setuju, walaupun saya sendiri susah, orang lain susah, kerana saya banyak melihat kawan-kawan saya yang keluarkan KWSP waktu itu, akhirnya hari ini duit itu habis. Ada sebahagiannya yang baguslah untuk kepentingan mungkin anak sekolah, mungkin untuk membeli barang-barang yang berkepentingan untuk mereka kerja, contohnya keperluan contoh seperti kereta, motor. Tetapi banyak juga yang salah gunakan duit mereka sendiri. So apa yang untungnya di sini? Pada saya lihat ini adalah satu yang terbaik, jalan terakhir untuk kita sebagai rakyat menyimpan duit di waktu kita tua. So pada saya dipanjangkan isu KWSP ini pun tak ada gunanya, kerana memang betul duit sendiri, tetapi kalau duit itu banyak dalam simpanan KWSP, bunganya juga akan banyak. Jadi ini satu pendekatan yang dilihat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, prihatin. Kerana kita ni akan tua semuanya. Itu isu KWSP saya tidak nak panjangkan sangat.
isu allowance sara hidup nelayan yang dia suruh daripada 300 naikkan kepada 500 ini. Kita rakyat semua maklum bahwa nelayan masih punya allowance 300, allowance sara hidup. Bagaimana dengan petani dan orang-orang yang di kampung yang tidak ada pantai? Mereka tidak dapat allowance. Jadi pada saya, buat masa ini kerajaan memang susah. Kita pun tahu hutang yang ditinggalkan oleh kerajaan yang terdahulu, yaitu kerajaan Perikatan Nasional ini, hutangnya berjumlah 1,3 triliun. Hari ini kalau kita naikkan allowance sara hidup untuk nelayan saja, itu yang saya kata, bagaimana mereka yang tidak ada pantai, yang tidak jadi nelayan, mereka juga susah. Pendalaman Sabah dan Sarawak, adakah ahli parlimen Tasik Gelugur ini lihat? Apakah dia merasa bagaimana orang di Ulu, orang Penang di Sarawak, orang yang pendalaman di Sabah, apakah dia pernah rasa? Apakah ahli parlimen Tasik Gelugur ini pernah melihat, merasai apa yang dirasa oleh orang asli? Pada saya, beruntung nelayan masih dapat allowance 300. Dan kita tahu ada juga subsidi diesel untuk mereka. Yang lain tak dapat apa sama sekali. Bagaimana? Orang lain juga rakyat. Jadi isu yang dimainkan ini tidak relevan sangat. Yang mana apa yang berlaku hari ini, saya percaya jika kerajaan memang ada lebihan, memang duit cukup dan hutang kita tidak banyak, saya percaya yang amat berhormat Perdana Menteri tidak sezalim yang dipikirkan oleh ahli parlimen Tasik Gelugur ini. Dan yang ketiga, yang mana dia mempersoalkan platform NGO buat pembangkang menyampaikan pandangan. Dulu waktu mereka jadi kerajaan, kenapa ahli parlimen Tasik Gelugur ini tidak mengusulkan untuk adakan platform NGO supaya pembangkang yang waktu itu PH boleh menyampaikan pandangan mereka. Apabila orang PH menyampaikan pandangan mereka melalui media seperti mana yang saya buat hari ini, maka ramai yang ditahan SKKM, yang disoal siasat oleh polis dan sebagainya. Hari ini kamu meminta itu ini dengan kerajaan. Waktu kamu dulu kamu tak buat pun. Dan waktu pembangkang PH waktu itu, kamu menindas seteruk-teruknya, yaitu kamu tidak memberi peruntukan kepada ahli-ahli parlimen mereka. Dihentikan. Kenapa begitu zalimnya kerajaan PN ini, begitu berdengkinya kerajaan PN ini waktu itu. Jadi apa pandangan yang dikeluarkan oleh bekas Ketua Penerangan Bersatu ini pada saya tidak relevan. Dan pada saya juga hanya untuk melihatkan betapanya beliau nak meminta simpati rakyat. Kerana kita tahu hari ini beliau telah pun didakwa dengan pertuduhan yang melibatkan rasuah bernilai RM 6,9 juta. Tetapi yang dilaungkan oleh mereka nak hapuskan perasuah, nak itu ini bersih, best. Apa yang best kalau macam ini? Jadi saya lihat orang-orang politik ini, terutamanya anak-anak muda seperti ini, boleh lantang tetapi tengok pada caranya. Jangan kita meludah ke langit, jatuh ke muka sendiri. Kita lebih bercakap tetapi sebenarnya kita yang buat. Rakyat sedang meremah hati. Dan apabila masuk parlimen pun berkobar-kobar cerita untuk apa? Hanya untuk nak post dalam TikToknya. Ini yang saya lihat. Pemimpin-pemimpin bersatu, dia duduk di parlimen kongkang-kongkang, tapi dia post dalam dia punya TikTok dia, konon-konon mereka lah pejuang. Inilah permainan media yang dibuat oleh mereka. Dan hari ini lantang sangat bersuara. Dah jadi bekas Ketua Penerangan, tak payahlah nak sebut jadi penerangan. Kalau nak jadi jurucakap kepada parti kamu, maka jangan letak jawatan sebagai Ketua Penerangan, teruskanlah. Itu saja ulasan saya dan sekian, terima kasih.